Baik, untuk luas permukaan, cikgu akan share dulu apa yang dimaksudkan dengan luas permukaan. Baik, dalam erti kata yang mudah, luas permukaan ini adalah melibatkan bentang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bentangan ini? Dia sorry. Dia melibatkan, kalau untuk tahun 6 dia hanya melibatkan kubus dan kuboid sahaja. Okey, bentangan. Kalau di peringkat yang lebih tinggi di sekolah menengah, kamu akan jumpa dengan bentangan kon, silinder, sfera. Sfera tak berapa dapat bentang sebab dia macam bola. Okey, tak apa. Cikgu akan share beberapa bentuk dan nota ini. Okey. Kamu tak perlu salin dulu. Cikgu akan bagi nota ini dalam grup WhatsApp nanti. Okey. Okey, kita lihat bentangan yang pertama. Okey. So, ini ialah kubus. Kubus ini bentangan dia boleh dalam pelbagai bentuk. Okey, kita lihat yang pertama. Yang ini tanpa ada pelekat tu lah, dia macam bila kita buka semua sisi, semua dinding kubus ini, bila kita buka dia boleh jadi bentangan seperti ini. Di sini ada 3 cadangan pembentangan. Okey. Yang pertama, baik, ini yang pertama. Bila dibuka bila dibuka bentangan sisi-sisi kubus ini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bentangan, 6 permukaan. Okey. Ini adalah bentangan yang pertama. Bentangan yang kedua sama juga. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya luas permukaan adalah bergantung kepada bentangan. Kubus ada 6 permukaan. Maka ini adalah luas permukaan. Luas permukaan dia ini semua. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sama juga dengan bentangan B. Semuanya ada 6 kan? Untuk C pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yang ini adalah luas permukaan untuk kubus. Kita belum kira, kita hanya baru melihat berapa permukaan luas yang kita akan guna. Maksudnya kubus, dia mesti ada 6 permukaan. Okey. Satu single kubus, satu kubus saja. Dia ada 6 permukaan. Okey. Baik. Seterusnya, kita lihat cuboid. Okay. Cuboid. Yang membezakan kubus dengan kuboid ialah panjang sisi sahaja. Manakala permukaan dia ada berapa? Kita lihat cadangan yang pertama, bentangan yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita mesti pandai berimajinasi, membayangkan. Kalau di sini, okay, ini ialah 2, ini ialah 4. 1, 3 yang di depan, kemudian yang di belakang 1, 3, 5 dan 6 ialah ini. Okey. Kamu mesti dapat membayangkan permukaan untuk cuboid adalah sebegini. Okey. Baik. Jadi bentangan yang kedua pun boleh seperti ini. Okey. Yang ini ialah 2, ini ialah 4. Kemudian ini boleh jadi 1. Ini ialah 5, 3 dan 6. Pun boleh juga. Okey. Baik, ini ialah bentangan untuk permukaan kuboid. Baik. Cikgu share untuk bentuk yang lain, 3D yang lain. Okey, sekejap ada yang mau join.
Okey. Untuk kon, bentangan dia adalah seperti ini. Okey. Dia ada permukaan melengkung, baik ini kita katakan permukaan melengkung dan juga ada satu permukaan rata. Okey. Untuk tahun 6, kita hanya akan fokus dengan kubus dan kuboid saja. Yang ini hanya untuk pengetahuan sahaja. Okey. Baik, ini ialah silinder. Baik, ini ialah permukaan melengkung dia, yang melengkung ini. Dan ini adalah dua permukaan rata dia. Okey. Okey, seterusnya, baik, ini adalah keseluruhan untuk bentuk tadi. Okey. Oh ya, satu penambahan di sini ialah piramid dan ini ialah permukaan untuk piramid, bentangan untuk piramid. Dia ada satu, dua, tiga, empat dan lima. Okey, yang di bawah sekali itu. Okey. Ada 5 permukaan untuk piramid. Kuboid tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kubus sama 4, 5, 6. Okay, ini silinder dan kon. Okey. Jadi, kamu mesti boleh imaginekan. Bayangkan kubus dan kuboid itu dipusing 360 darjah dan juga dipusingkan atas ke bawah. So, itu yang kamu akan gunakan untuk kemahiran hari ini. Baik, semua dah sedia? Baik, kita lihat soalan di muka surat 149 untuk buku teks. Okey, cikgu akan keluarkan buku teks cikgu dulu. Okey. So, cikgu akan gunakan soalan dalam buku teks ya. Kita lihat contoh yang pertama. Okey. So, cikgu akan bimbing kamu untuk selesaikan 5 soalan dalam buku teks ini sebab dia punya kemahiran adalah untuk tahun 6 memang tahap menyelesaikan masalah. Jadi tahap PBD dia ialah 4 dan 5. Okey. Tahap 4 cikgu bimbing memang dapat tahap 4, kemudian tahap 3 sebenarnya tu, tapi untuk latihan yang seterusnya kamu buat sendiri memang dapat tahap 4. Kemudian tahap 5 itu adalah bila masa kamu boleh menyelesaikan dengan cara lain. Okey. Sebab penyelesaian masalah dia tak fix kepada satu kaedah saja. Boleh guna kaedah yang lain. Tapi dengan syarat dia ialah rasional dan boleh diterangkan mengapa sedemikian. Baik, kita lihat soalan 1. Soalan A. Rajah menunjukkan kek coklat berbentuk cuboid. Okey. Jumlah isi padu kek ialah 320 cm padu dan luas tapak kek ialah 40 cm persegi. Tak sama. Tengok unit di sini. Sentimeter padu. Maksudnya ini ialah isi padu dia. Isi padu kamu sudah tahu panjang darab lebar darab tinggi. Sebab itu jawapan 320 cm padu. Okey. Luas tapak ialah 40 cm persegi. Tengok ini 2. Maksudnya panjang darab lebar dia ialah 40 cm persegi. Jadi, hitung tinggi. Okey, dia nak tinggi. Tengok dia cuma sentimeter sahaja. Bermaksud
tinggi ini berapa? Dia sudah beri kita isi padu. Okey, cikgu tulis ha. Okey. Untuk soalan A, maklumat yang diberi kita kena tulis. Maklumat diberi ada 2. Satu ialah isi padu. Isi padu dia punya formula panjang darab lebar darab tinggi. Dia sudah beri 320 cm padu. Maklumat kedua, dia sudah beri luas tapak kek. Panjang darab lebar ialah 40 cm persegi. Baik, di sini cikgu nak tarik perhatian kamu. Panjang darab lebar ialah 40. Maka panjang darab lebar ini ialah 40. See? Kita sudah menggabungkan maklumat itu. Bermaksud kita kena cari tinggi sahaja. Okey? Bagaimana kita menentukan tinggi? Kita cari dari isi padu. Isi padu tadi ialah 320 cm padu, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Kita cari tinggi. Ini yang kita cari. Okey. Kita gabungkan luas kek itu masuk dalam formula isi padu, iaitu ini. Okey, berapa nilai panjang darab lebar tadi? 40. Jadi kita tulis semula 320 cm padu adalah 40 cm persegi darab berapa? Okey. Mungkin kita keliru, kita susah pening kepala tengok apa cm3, cm2. Kita boleh abaikan seketika. Okey. Kalau cikgu tulis semula tanpa unit, ini keadaan dia kalau tanpa unit. Maksudnya 40 darab berapa jadi 320. Bagaimana kita nak cari tinggi itu sekarang? Okey. Bagaimana kita nak cari tinggi kek itu sekarang? Di sini kita gabungkan 2. Luas kek kita simpan dalam isi padu sebab dia sama panjang lebar. Sebab dia adalah kek yang sama. Okey. Jadi, bagaimana kita nak tentukan apakah nombor yang didarabkan dengan 40 dapat 320? Siapa boleh jawab dengan cikgu? 8. Yes. Bagaimana dapat 8 tu? Boleh terangkan? 320 bahagi 40. Betul. Yes. Very good. 320 bahagi 40 maka dapat 8 dalam unit sentimeter. Baik, ada penjelasan bagaimana dapat 8? Senang saja. Sifar potong, sifar potong. Jadi kita dapat 32 bahagi 4. Sifar 4. Kan ada 8 darab 4, 32. Maka itulah jawapan dia. Okey. Jadi ini ialah penyelesaian untuk soalan A. Okey. Baik. Yang ini berkaitan dengan isi padu. Okay. Untuk soalan B, okay, cikgu nak kamu salin gambar rajah dan kita cuba cari jawapan bersama-sama. Cikgu akan guna gambar rajah yang sama. Cikgu nak crop dulu. Okay. So, semua boleh dah salin yang ni? Okay, kamu boleh salin ni dulu.
Okey. Kalau sudah, cikgu akan pergi kepada soalan B. Okey, cikgu nak crop dulu. Okey, untuk soalan B, cikgu nak kamu lihat beberapa perkara. Banyak sangat yang kita kena analisis. Jangan jawab soalan terus. Okey. Baik, Raja di sebelah menunjukkan sebuah binaan yang dibina oleh sekumpulan murid bagi projek kemahiran hidup. Binaan itu terdiri daripada, baik, maklumat dia bermula di sini. 2 buah cuboid dan sebuah kubus. So, bila beri maklumat seperti, diorang terus tengok kepada gambar Raja. Yang mana cuboid dia? Okey, cuboid yang pertama, yang ini. Okey. Kemudian ini ialah cuboid yang kedua. Okey. Kemudian kubus yang tengah-tengah ini. Dan kamu mesti ingat apa ciri-ciri kubus. Kubus semua sisi dia sama panjang. Perhatikan, dia sudah beri 3. Bermaksud kubus ini semuanya panjang dia sama. Okey, 3, 3, 3. Panjang, lebar, tinggi. 3, 3, 3. Itu kubus. Okey. Kemudian kubus sudah. Okey. Jadi sekarang kita lihat soalan 1. Berapakah luas permukaan? Tengok ni. Dia suruh kira luas permukaan dalam sentimeter persegi satah yang berwarna biru. Okey, satah bermaksudnya permukaan rata yang berwarna biru sahaja. Okey, jadi kita lihat pada kawasan yang berwarna biru sahaja. Bila dikeluarkan, okey, bila cikgu keluarkan, kalau cikgu boleh lukis di sini. Macam apa itu? Okey. Okey. Cikgu keluarkan yang berwarna biru di atas dahulu. Okey. Okey. Kita ada satu cuboid bentuk segi 4 tepat, ada satu segi 4 sama dan ada satu ukuran yang pendek sedikit dan lebih besar. Okey, ini semua adalah yang berwarna biru. Okey, yang berwarna biru. Perhatikan sisi-sisi yang terlibat sekarang. Kamu kena buat analisis sisi yang terlibat. Okey. Baik, di sini hanya ukuran 8 cm. Tapi di sini tidak diberi. Kamu boleh buat kaitan dengan ini. Ini 3 cm kan? Ini pun 3. Maka di sini 3. Jadi berapalah keseluruhan dia? Boleh siapa respon? Sebab untuk cari luas, kamu kena tahu panjang dengan lebar. Ini panjang darab lebar. Ini pun nanti panjang darab lebar. Ini pun nanti panjang darab lebar. Okey. So yang di atas sekali. Jangan semata-mata kamu tengok 8 di sini. Kamu kata ini 8. Tetapi bahaya. Tengok 8 hanya setakat ini sampai sini sahaja. Jadi di sini berapa? 11. Yes, keseluruhan dia ialah 11. Panjang 11, berapa lebar dia? Panjang 11, berapa lebar dia? Kita ada 11, berapa lebar dia? Okey, maksudnya permukaan yang ni
ini L shape. Kita ini 11 dan ini berapa? Cuba lihat di tepi dia, berapa di tepi dia. Yang ini, dia mesti sama. Okey, bila ini 2, ini pun sama 2. Maka untuk yang di atas, luas permukaan dia ialah 11. Cuba guna warna lain supaya lebih jelas. 11 darab 2. Okey. Jadi luas yang di atas ialah berapa sentimeter persegi? 11 darab 2, maka dapat 22 sentimeter persegi. Okey. 11 darab dengan 2. Baik, untuk segi 4 yang kecil itu, berapakah luas dia? Panjang darab lebar. Hanya 2 saja yang kamu perlu cari. Panjang berapa, lebar dia berapa. Jadi untuk segi 4 kecil itu berapa? Kalau lihat di sini 3 cm, maka ini pun sama 3 cm. Okey. Jadi dia ialah 3 darab 3. Okey. 3 darab 3 maka dapat 9 cm persegi. Okey. Cuba lihat pada satah yang di bawah sekali, yang paling besar ini. Okey, di sini berapa? Kita ada 9 kan? Kemudian di sini berapa? Dia mesti cari L. Kalau luas, mesti cari L. L macam ini, L seperti ini, atau L macam ini, atau L macam ini. Itu untuk luas. Jadi di sini ialah 9 darab dengan 3 ke 4 nih. Berapa sini? 4. Yes. Jadi untuk segi 4 yang paling bawah, 9 darab dengan 4. Jadi dapat 36 cm persegi. Bila sudah dapat semua luas yang berwarna biru itu, maka kamu tambahkan. Ini tambah dengan luas ini, tambah dengan luas ini. Semua ditambah. Okey. Jadi dia ialah 22 cm persegi tambah 9 cm persegi tambah 36 cm persegi. Jadi dapat jawapan. Okey. So tambah semua. Baik. Boleh selesaikan? Boleh kan? Senang dia. Okey, itu untuk soalan 1 dia. Untuk soalan 2, kita lihat masih guna gambar rajah yang sama. Okey, ada soalan setakat ni? Kalau boleh respon. Ada soalan setakat ni? Ada. Okey, baik. So, kita lihat untuk B yang kedua. Hitung jumlah isi padu. Cikgu gunakan yang sama, okey? Jumlah isi padu. Bermaksud, dalam gambar rajah ini ada 2 cuboid dan sebuah kubus. Kamu kena cari isi padu setiap bentuk itu. Okey. So, sekarang penyelesaian dia untuk yang kedua. Okey, isi padu. Bermaksud kita kena labelkan ini sebagai ini ialah cuboid A, kubus B, cuboid C. Okey. Kamu mesti cari panjang, lebar, tinggi. Kamu mesti cari panjang, lebar, tinggi. Baru boleh kira isi padu A, isi padu B, isi padu C. Okey? Baik, cuba kita tentukan bersama. Isi padu A.
teliti. Mana panjang, mana lebar, mana tinggi. Okey, untuk isi padu A, cikgu guna warna lain. Okey. Ini yang paling panjang. Dialah jadi panjang. Ini ialah lebar dia. Dan ini ialah tinggi dia. Semua ada ukuran sana. Jadi hanya darabkan sahaja. Okey. Maka untuk isi padu A, panjang darab lebar darab tinggi ialah 11 darab lebar darab tinggi. Darab bukan tambah. 11 darab 3, 11 darab 3, 33. 33 darab 2, cepat congak. 11 darab 3 darab 2, maka kita dapat 66. ya, 66. Ingat, isi padu dia mesti cm padu. Sentimeter padu. Okey. So, sekarang kita lihat isi padu B. B senang saja sebab dia kubus. Semua sama. Jadi berapa isi padu kubus B? Panjang, lebar, tinggi dia sama sebab dia kubus. 3 darab 3 darab 3. Bukan 3 tambah 3 tambah 3, okey? Cuba tentukan berapa 3 darab 3 darab 3. 9. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. ya. Jadi kita dapat untuk kubus B 27 cm padu. Mengapa dia padu? 3, sebab ada 3 nombor yang didarab. Sebab itu dia guna simbol 3. Okey. Baik, cuba tentukan isi padu C. Kuboid C. Panjang, lebar, tinggi. Okay, cuba tentukan. Dengan gambar aja yang cikgu tunjukkan di sini. Mana panjang, lebar, tinggi dia? Untuk cuboid C. Okey, cuboid C ini ialah panjang dia yang cikgu conteng dengan warna hijau ni. Ini ialah panjang dia. Okey, panjang. Mana lebar? Ini. Ini lebar. Dan mana tinggi? Yang ini. Okey, maksudnya sama dengan ini. Maka ini tinggi dia. Okey, cuba tentukan berapa isi padu C. Darab, bukan tambah. 108. Okey, tunggu yang lain dulu. Sikit 9 kan guna. 4 darab 3, 12. 12 darab 9, 108. Kan? Okey. Macam so, maksudnya untuk C, panjang 9, darab lebar 3, darab 4. 9 darab 3, 27. 27 darab 4. Okey, susah nak kira. Tukar teknik pengiraan. Darab ini dulu dapat 12. 12 darab 9. Maka dapat 108 cm padu. Belum selesai. Jumlah isi padu. Maksudnya isi padu A tambah isi padu B tambah isi padu C. Baru kita dapat jawapan akhir. Bermaksud 66 tambah 27 tambah 108
unit sentimeter persegi. Okey, boleh? Berapa? Kalau boleh, boleh tentukan sekarang lah. Senang, nanti kamu je salin saja dalam buku kamu orang. Okey. Jadi 66 tambah 27 tambah 108. Okey, nanti orang lengkapkan dalam buku latihan. Okey. Right, seterusnya. Atau cikgu teruskan atau masih perlu salin lagi? Cikgu tunggu. Kalau sudah, bagi tahu cikgu. Okey, kalau sudah boleh bagi tahu cikgu supaya cikgu teruskan dengan soalan C. Sudah. Okey, baik. Yang lain sudah? Cikgu teruskan Sudah. Okay, cikgu takut tak sempat nanti. 12.30 cikgu ada Google Meet juga nanti. Okey. Soalan yang seterusnya cikgu akan guna cikgu screenshot dari buku teks. Okey, cikgu edit dulu. Okey. Okey. Soalan C. Kita lihat sama-sama. Dekat hujung tu 0.3 meter. Okey, bukan M, meter. Baik, sebuah pentas penyampaian hadiah. Maksudnya podium lah, macam yang dekat Olimpik sekarang yang tempat terima pingat tu. Podium. Okey, dibina daripada gabung sebuah cuboid dan 2 buah kubus. Okey. Jadi di sini maklumat dia sudah terus bagi dalam ayat yang pertama. Dia ada satu cuboid. So maksudnya kamu boleh lihat dengan jelas Ini maksudnya satu cuboid. Okey. Dan 2 buah kubus. Okey, ini kubus dan juga yang sebelah ini, yang di tepi ni. Okey, ini dia. Okey. Baik. Ayat yang kedua. Isi padu cuboid. Dia sudah beri. Adalah ini bermaksud sama dengan lah. Okey. 2 kali. 2 times. 2 kali kubus. Maksudnya, dalam satu cuboid ini ada 2 kubus. Kan? Itu pemahaman dia. Sebenarnya dia punya petunjuk. Okey. Maksudnya, dalam satu cuboid ada 2 kubus. Okey. Maksudnya kubus yang sama lah. Semua sama saiz ni. Jadi maksudnya di sini ada berapa kubus? Senang nak kira. Kan? Ada berapa kubus? Kita ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4 kubus yang sama. Kan? Okey. Jadi lihat kepada soalan. Berapakah isi padu dalam meter persegi, meter padu gabungan bongkah pentas tersebut?
So maksudnya bagaimana kita nak cari keseluruhan isi padu apabila hanya diberi satu sisi sahaja. 0.3 meter sahaja. Okey. Bagaimana kita nak tentukan untuk soalan C? Kenapa warna itu? Okey, untuk soalan C. Dia cuma beri 0.3 meter. Kemudian dia bagi tahu ada satu kuboid, 2 kubus. Satu kuboid boleh jadi 2 kubus. Itu maksud dia. Satu kuboid adalah 2 kali isi padu kubus. Jadi senang kira ada berapa kubus semuanya. Berapa kubus yang sama? Ada berapa? 4. Yes, ada 4 kubus yang sama. Jadi sekarang kamu sudah mengetahui kubus adalah sama sisi. Kalau 1 tu 5, semua 5. 5 darab 5 darab 5. Dan ini, berapakah ukuran untuk sisi kubus tersebut? Kita boleh cari isi padu 1 kubus dahulu. Diberi di sana 0.3 meter. Maka isi padu 1 kubus ialah 0.3 meter. Dia sama semua. Okey. Nah, di sini kamu kena mengaplikasikan kemahiran mendarab perpuluhan. 1 tipi darab 1 tipi, jawapan 2 tipi. 2 tipi darab 1 tipi, jawapan akan jadi 3 tipi. Okey. Boleh cuba cari dulu. Bukan tambahan ya, darab. Bermaksud 0.3 darab 0.3. Cari ini dulu. Dapat jawapan. Baru darab dengan 0.3 lagi. Okey, cuba tentukan sekarang. Okey, 0.3 darab 0.3. Tolong ingat semula, 1 tipi, 1 tipi. 1 tipi, 1 tipi. Jawapan mesti 2 tipi. 1 tambah 1, 2 lah dia, kan? Okey, saudara, 3 darab 3 kita ada 9, kemudian sifar. Darab dengan sifar. Okey. Maka dapat 9, sifar. Ingat, jawapan mesti 2 tipi. 1, 2. Okey. So, kita ada 0.9 darab dengan 0.3. Perhatikan tipi. 2 tipi, 1 tipi. Maka jawapan nanti ialah 3 tipi. 2 tambah 1, 3. Jadi kita darabkan 3 darab 9, 27. 2. 3 darab sifar tambah 2, 2. Sifar. And then sifar. Okey, tambah. 2, sifar. Jawapan 3 tipi, bukan 2. Okey, 1, 2, 3. Jadi jawapan ialah 0.027 meter persegi padu. Bukan persegi, padu. Untuk 1 kubus. Kalau ada 4 kubus, bermaksud 0.027 meter padu darab dengan 4. Okey. So, yang ini kamu lengkapkan dalam buku latihan. Okey.
Baik, kita ada lebih kurang 10 minit lagi ya. Baik, seterusnya. Baik, ada soalan sebelum cikgu pergi ke soalan D? Tidak, Tak ada. cikgu. Okey, cikgu teruskan. Sempat salin Kalau tak pun nanti cikgu akan share juga nantilah. Okay, it's okay. Baik, untuk soalan C. Soalan D. Okay. Soalan D, okay. Dia hujung dia berapa? 1 meter. Okay. Okey, untuk soalan D, Rajah menunjukkan ukuran sebuah kabinet dapur yang dibina oleh Encik Tan. Okey. Bila kamu dah baca arahannya, kamu lihat dan study dia punya gambar rajah. Okey. So maksudnya ini ada 2 kabinet dapur, baik yang ini berbentuk cuboid, dua-dua berbentuk cuboid. Okey, ini kabinet pertama, ini kabinet yang kedua. Kemudian teliti sisi yang diberi. Okay. Oh, ini 60 cm, maka ini pun sama 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Semua sisi yang selari, dia mesti sama panjang untuk sesuatu bentuk. Okey. Kemudian lihat lagi. Oh, 2 meter, ini 2 meter, maka ini pun 2 meter, ini pun 2 meter. Begitulah kita menganalisis sesuatu rajah. 2 meter, ini pun sama 2 meter, ini pun sama 2 meter. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini ialah 1 meter. Ada M kat belakang tu, tak habis tulis tu. 1 meter, ini ialah 1 meter, ini ialah 1 meter. Tapi ini bukan 1 meter. 1 meter setakat ini sahaja. Tengok. Dan ini menjadi petunjuk dia. Maksudnya, tinggi kabinet ini ialah 1 meter 20 sentimeter. Okey? Atau dalam perpuluhan 1.2 meter. Kalau dalam sentimeter, semua dalam 120. Okey? Baik. Jadi kamu lihat soalan, kehendak soalan. Berapakah luas, cikgu guna warna hitam, merah. Berapakah luas permukaan untuk bahagian pintu kabinet itu? Mana pintu dia? Pintu dia ialah, kita lihat pintu dia. Pintu dia ialah ini. Pintu depan, pintu depan. Okey, so kita kena cari luas dia. Jadi yang kita kena beri perhatian sekarang ialah ini dengan ini. Bermaksud 1.2 tadi darab dengan 2 meter. Okey. 1.2 darab dengan 2 meter. Kalau yang ini ialah 1 meter darab dengan 2. Itu sahaja. Okey. Maka untuk soalan yang pertama, luas permukaan bahagian pintu. Dia ada 2 pintu, kan? Ada 2 pintu. Pintu kabinet tinggi tadi ialah yang pertama 1.2 meter darab dengan 2 meter. Kemudian 1 meter darab dengan 2 meter. Lepas itu baru kamu kirakan jumlah dia. Mau tambah. Okey. Jumlahkan. Okey. Dan jangan lupa unit meter persegi, meter persegi. Kalau kamu tulis meter untuk luas, cikgu memang akan bagi salah. Okey. Ingat. Penulisan unit sangat penting. Kalau ini sahaja, maksudnya dia hanya panjang sahaja. Itu bukan isi padu ataupun bukan luas.
Luas mesti ini. Isi padu macam ini. Okey. Baik. Kemudian untuk soalan seterusnya, nombor 2 dia, cikgu letak B ya. Jumlah isi padu. Okey. Untuk jumlah isi padu, untuk jumlah isi padu, kamu hanya tentukan isi padu kabinet yang lebih tinggi A dan yang ini B. Panjang, lebar, tinggi. Okey, 1.2 tadi kan. Yang ini kena tukar kepada meter. Okey, so maksudnya 0.6 darab 1.2 darab dengan 2. Ini untuk A. Manakala untuk B, senang saja. B, 1 darab 2 darab 0.6. Okey, untuk isi padu B. Okey, so kamu tentukan soalan yang kedua ni. Okey. Kabinet A adalah panjang ialah 2 meter darab tinggi 1.2 meter darab lebar 0.6 meter. Sorry, sebab dia nak dalam sentimeter. Oh, semua tukar kepada sentimeter. Okey. Sebab dia nak dalam sentimeter. Maksudnya 2 meter ialah 200 sentimeter darab lebar tinggi 120 sentimeter darab 60 sentimeter. Maka jawapan nanti dalam sentimeter persegi luas. Okey. Kemudian kamu tentukan kabinet B cara yang sama. Okey. 100 meter sentimeter darab dengan 200 sentimeter darab dengan 60 sentimeter. Sebab dia nak dalam sentimeter persegi. Okey, baik. Okey, itu untuk soalan D. Boleh ha? Okey. Baik, manakala yang terakhir, soalan yang terakhir, soalan E itu kamu lengkapkan sendiri. Soalan E kamu lengkapkan sendiri ya. Baik. Itu adalah kerja rumah untuk hari ini. Lengkapkan soalan A, B, C, D dan E. Buku teks muka surat 149.